Alhamdulillah masih lagi bersama kami dalam Assalamualaikum bersama Amin dan juga saya Amy Sofia. Ya, baik. Dan Amy, macam mana, sempat berehat sekejap tadi? Alhamdulillah sempat, sebab semalam tidur pukul 5 kan? Ya, sejujurnya saya kagum dengan Amy sebab walaupun kecil tapi jiwanya besar. Sebab apa? Kita kena keluarkan gergasi yang ada dalam. Ya, betul. Dan para penonton, apabila kita bercakap tentang gergasi dan sebagainya, saya teringat cerita Ultraman rasa-rasa yang boleh menyebabkan sesebuah tempat itu menjadi huru-hara dan sebagainya. Dan insya-Allah rasa-rasa takkan menggugat keamanan negara Malaysia. Tapi kadang-kadang ialah manusia ni ada yang leka, ada yang terpesong dan sebagainya, di mana tindakan-tindakan mereka menyebabkan keamanan negara tergugat dan sebagainya. Dan yang paling penting sebenarnya ialah kita kena minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini, Amin. Ya. Iaitu Istighasah Kubra. Ya, sebelum kita berbincang secara terperinci tentang Istighasah Kubra, mari kita saksikan satu playback yang kami sediakan khas untuk anda. Saksikan. Keamanan dan kesejahteraan rakyat merupakan tunggak kepada kejayaan dalam sebuah negara. Dalam negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, kita amat memerlukan persefahaman dan toleransi antara kaum dan agama agar keamanan dan kesejahteraan ummah serta rakyat terus dipelihara dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Rentetan dari itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim, Yayasan Basmi Kemiskinan, YBK, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan NGO-NGO Islam di negeri Selangor buat julung-julung kalinya berganding bahu akan menganjurkan Majlis Istighasah Al-Kubra peringkat negeri Selangor pada hari Sabtu 7 Julai 2012. Mulai jam 4 pagi hingga 8 pagi bertempat di Masjid Salahuddin Abdul Aziz Shah. Tujuan utamanya adalah untuk mengajak masyarakat Muslim khasnya supaya kita kembali semula kepada asas, kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni bersatu berpadu. Dengan bersatu berpadu maka negara jadi aman, ummah menjadi sejahtera, dan kita nak tunjukkan kepada masyarakat umum, tak kira bangsa apa sekalipun, agama apa pun, bahawa umat Islam ni boleh bersatu padu dengan cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighasah bermaksud meminta pertolongan yang bererti zikir atau wirid yang dilakukan secara beramai-ramai di tempat-tempat terbuka semata-mata untuk mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu meminta pertolongan ketika sukar dan sulit. Pertama sekali kita kena pastikan kita menjaga aurat kita, ya. Kita kena jaga kita punya pertuturan. Begitu juga dengan kebersihan, ya. Perlu jagalah tentang sampah-sampah sarap yang kita buat dibuang di tempat yang sepatutnya. Objektif telah ditetapkan bagi memastikan majlis ini berjaya. Antaranya memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk zikir dan doa beramai-ramai agar negara jauh dari bencana dan malapetaka. Kekuatan majlis ini juga dapat menguatkan ukhuwah sesama Islam serta merasai kekuatan umat Islam dalam menjaga keamanan negara Malaysia menerusi kesatuan akidah. Saya mengharapkan supaya ianya dapat disambut dengan baik oleh setiap masyarakat di Selangor ini, khasnya penduduk Islam di Shah Alam. Kita anggarkan 5,000 orang. Ianya dapat dilaksanakan di setiap kawasan, di daerah, di kampung-kampung, di institusi pengajian. Ini jelas memberi gambaran bahawa dengan memberi mesej dan menzahirkan wajah sebenar risalah dakwah Islamiah kepada masyarakat bukan Islam dan dunia amnya, jelas terbukti bahawa umat Islam di Malaysia adalah ummah yang ciptakan keamanan dan kesejahteraan. Itulah dia Majlis Istighasah Kubra, dan yang akan membincangkan tentang Majlis Istighasah Kubra peringkat negeri Selangor pada hari ini iaitu bersama panel kita yang berbahagia, Datuk Haji Zainal Abidin Sakom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita berbincang dengan lanjut apakah yang akan kita kupas pada hari ini, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang Istighasah Kubra ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Latar belakang dia ialah kita melihat rakyat Islam di Malaysia ni
umat Islam di Malaysia, rakyat pula kita sebut ya, umat Islam di negara tercinta ini, nampaknya sudah ada satu tendensi kepada tidak lagi meletakkan kewarasan, mengambil fakta-fakta sebagai suatu hujah mempertahankan kebenaran, sehingga kan kita bimbang dengan kepetahan orang berbicara, akhirnya orang mampu menegakkan apa yang kita benang basah pula dah. Sebenarnya yang benar pula jadi salah ya. Jadi ini telah menyebabkan suatu kebimbangan sangat kepada NGO seperti Yayasan Basmi Kemiskinan, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Masjid Negeri Shah Alam. Jadi untuk maksud tersebut, kalau kita tengok orang Jawa, kalau dia nak bercakap dengan orang, katanya khabari, Waras. Maksudnya kalau orang tu kata waras, baru dia tak bersembang orang tu. Kalau tak waras, dia tak nak bercakap lah. Pasal tak waras, buat bersembang. Betul tak? Bongkaran je. Jadinya untuk maksud tersebut, kita rasa ada satu jalan yang dilupakan dah. Iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila berlaku perkara-perkara yang perpecahan ataupun kegetiran yang melampau ini, dia melakukan istighasah, memohon pertolongan Allah. Ini yang disebut istighasah ini. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia pencipta kita. Kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mari kita kembali kepada cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan semula umat manusia ni. Kita ya muqallibal qulub, sabbit qalbana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Siapa tu? Allah lah. Rupanya hati kita ni berbolak-balik. Boleh terbalik-balik. Jadi untuk maksud tersebut, kita adakan suatu program yang kita namakan Istighasah Al-Kubra, zikir Istighasah Al-Kubra, iaitu kita nak minta kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar ikat hati-hati umat Islam ni dengan tali Allah. Dengan tali Allah. Kembali semula kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ketakutan yang amat sangat kepada perpecahan ini, kerana dalam perang Badar mereka 313 orang aja nak berlawan dengan musuhnya yang tak tahu berapa bilangannya ya. Dia telah membuat suatu program yang disebut Munajat Al-Kubra. Jadi zikir ini ialah, kita tahulah apa zikir, iaitu astaghfirullah, la haula wala, yang sahih datangnya. Kedua, istighasah itu artinya adalah memohon pertolongan Allah. Al-Kubra itu artinya secara besar-besaran, perdana. Itu dia. Baik, itu definisi istighasah Al-Kubra. Dan Datuk, program ini kerjasama YBK dan juga Yadim. Bagaimana cetusan kerjasama ini boleh wujud? Oleh kerana Yadim sudah memperkenalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ya, dalam keadaan kita rasa kita dah tenggelam punca dah. Tenggelam punca dah. Apa nak buat? Ya, ada orang tengah dah peluk tubuh lah. Kita tunggu je apa jadi. Lantapi. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita berpegang kepada ikhtiari. Kita kena berikhtiar. Allah memang akan membuat keputusan, tetapi kita kena berikhtiar. Oleh kerana itu, ikhtiar yang kita buat kembali kepada melihat cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat keadaan. Jadi Yadim telah melakukan program Istighasah Al-Kubra ini di Masjid Wilayah Persekutuan. Pada bulan 5 sudah. Jadi saya hadir. Dijemput, saya hadir. Dan saya melihat saya melihat suatu suasana yang hening dan di mana hati-hati dah mula nampak bercantum. Maka saya mohon kepada Yadim supaya kita buat pula di negeri Selangor. Inilah mula berasal. Jadi bila tu dan di mana Majlis Istighasah Kubra ni akan diadakan? Program ini akan dianjurkan di Masjid Negeri, kita panggil Shah Alam, ataupun Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Tempat kita buat cerita masjid hari tu. Di situ kita buat. Bila masanya, iaitu subuh esok. Esok Sabtu, subuh besok. Kita bermula, kita buat 3 pasah. 4 sampai subuh pasah 1, iaitu Qiyamul Lail. Akan diimami oleh Syekh Abdul Karim Omar Al-Makki.
Imam masjid di Imam sana masjid yang bekas qari raja Arab Saudi. Dia ni ya. Dan dia telah dikurniakan oleh Sudais Malaysia oleh Al-Imam Abdul Rahman Sudais sendiri. Dia tu. Dia akan membawa lagu bertukar-tukar. Dia pun lebih kurang macam Sudais. Tapi rupanya dia orang Jawi rupanya. Orang Jawi rupanya. Kemudian fasa keduanya bermula daripada solat subuh. Ya, solat subuh. Habis saja solat subuh yang diimami oleh Syekh Mustafa Sidin, imam besar. Sampai habis wirid, masuk fasa ketiga, kita semua jemaah 5,000 orang tu akan bergerak pindah ke halaman masjid. Kerana zikir istirasah ni menurut elok dibuat di tempat lapang. Ya, betul. Direct ke langit ni, ya. Jadi kita buat keluar. Di luar sana akan ada bacaan Al-Quran, tazkirah menerangkan apa ini istirasah. Lepas itu kita mulakan zikir ini. Jadi ada 3 fasa. Siapa yang sempat nak mula daripada pukul 4, silakan. Siapa nak mula dengan semayang sunat, semayang subuh, silakan. Jangan zikir aja lah, eloknya subuh lah. Jadi kita berikan kemudahan. Baik, selain daripada itu, Datuk, atau cara yang Datuk sebutkan tadi, ada tak tetamu-tetamu lain yang dijemput khas bagi memeriahkan lagi acara tersebut? Secara bersurat rasmi, kita cuba kali ini bergantung, bertawakal betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat secara, terima kasih TV Hijrah memberikan saya peluang hari ini, dan elok sangat pasal pagi besok kan. Jadi hari ini orang dah tak lupa dah. Satu, cara ini. Kedua, secara iklan di surat khabar. Ketiga, cara mengumumkan di masjid hari Jumaat hari ini, ya. Saya. Jadi jemputan ni kita jemput bermula daripada Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita jemput, dijemput, ya. Sampailah orang-orang awam, rakyat biasa datang serentak dengan tidak dijemput secara bersurat. Jadi artinya kami faham, kami yakin bahawa Al-Quran sini menyebutkan tugas kita berikhtiar, jemput dengan mulut, jemput dengan surat, jemput dengan TV, jemputlah dengan apa saja. Mana ruang yang ada. Yang akan menyambutnya ialah hati-hati manusia dan diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan buat kerja Allah, kita buat kerja kita, iaitu menjemput, memanggil, menyeru melalui apa saja bidang, dan dengan inilah saya menyeru supaya siapa saja yang mendengar, tak kira apa pahaman politiknya, kira apa pahaman mazhabnya, tak kira apa pendiriannya kepada apa nama idolanya masing-masing. Mari kita ramai-ramai wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya Allah, ya Tuhanku ni, ya, berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, berarti bersatu padu. Wajib hukumnya bersatu padu. Jangan wala tafaraku, jangan sekali-kali berpecah belah. Artinya berpecah belah ni haram. Maka untuk tujuan tersebut nampak dah mula pecah belah. Dan kita bimbang keadaan ini akan jadikan kita lemah, maka kita kembali ke cara Al-Quran, cara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terjumpa sunnah Nabi yang kita panggil zikir istighasah al-kubra. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita memeriahkan majlis zikir ini, yang mana ini juga merupakan susul galur daripada Rasulullah SAW sendiri. Jadi Datuk, apa antara zikir yang akan kita alunkan? Kandungan zikir itu. Sudah pun ada satu panduan yang dibuat oleh Yadim. Buku ini akan diberi kepada semua orang datang. Kita dah mencetak 10,000 persiapan kita. Kita menjemput 5,000. Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjatuhkan pada hati orang jumlah terpulang dia, ya. Jadi misalnya Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mula dengan minta ampun dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang menjadi cacar merban, yang menjadi kelang kabut semua ni kita. Dan kita ni semua, tak kira apa jawatan kita, semua orang ada menyumbang. Bala dia tak turun kau jahat je. Dia package semua kena. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut
Allah tidak akan mengkabulkan doa orang berdosa. Jadi ulama-ulama ahli sunnah telah mengajar sebelum kita nak berdoa, sebelum kita nak bertahlil, istighfar dulu. Lepas itu kita mengucap 2 kalimah syahadat dulu. Mengucap balik semula. Lepas itu barulah kita memulakan salawat Ibrahimiyah, la haula, macam-macam. Ada 16 semuanya akan dipimpin oleh satu jamaah yadim, lebih kurang 20 orang. Letakkan di atas pentas, dan di bawah ini tak kira apa pangkat manusia, kita sama rata aja. Tak ada yang kita letakkan di spesial-spesial, tak. Sama rata kita hamba Allah pada hari tersebut, memohon serentak agar Allah memberikan pertama sekali ikat hati umat Islam ni dengan tali Allah, satu. Kedua, pohon keamanan yang ada ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keamanan kita rasa kita mudah berjual beli, mencari rezeki dan sebagainya. Itu akhirnya akan menyebutkan apa yang kita sebutkan makmur. Makmur itu artinya melempah ruah. Itu yang kita sebutkan tadi itu. Jadi kita lakukan ini semua besok. Kita minta zikir ini, kita kalau boleh menangis-nangislah kita pada hari tersebut. Itu penuh hati. Sebab itu kita istighfar dulu, bawa mereka mula-mula minta ampun kepada Allah. Lepas itu kita istighasah ini tidak dibuat untuk memohon naik gaji tau. Itu biasa. Itu cerita lain. Itu biasa. Dia ialah sesuatu yang memerlukan satu yang kita kata keajaiban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lepas saja kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba hati-hati mereka yang nak berkelahi ni lembut aja semuanya. Berpeluk-peluk mereka dan sokong menyokong, kuat menguat kalbunian. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, seperti bangunan. Kekuatan itu kan. Itulah kita berharap sangat. Masya-Allah. Baik, Datuk, kita nak bagi peluang kepada Datuk supaya mempromosikan sebaik mungkin kepada penonton, maklumkan kepada mereka kenapa mereka mesti turun pada pagi esok, pada esok hari bertempat di Masjid Shah Alam bagi memeriahkan acara istighasah yang saya kira cukup penting untuk umat Islam di bumi Malaysia ini. Terima kasih, amin. Terima kasih, Pak. Ya. Saya nak merayu, saya nak menyeru atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada niat lain melainkan niat kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketakutan orang veteran macam saya terhadap masa depan anak cucu ni cukup luar biasa. Jadi, apakah ikhtiar? Inilah ikhtiar kita. Jadi, saya cuba melakukan suatu kerja, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yayasan Basmi Kemiskinan, 25 badan-badan NGO yang bersama dengan kita, Tan Sri Abu Hassan Omar, veteran kita, sanggup pula menjadi penaung kepada program ini, Masjid dah bersetuju, semua dah bersetuju. Jadi nak mencobakan suatu keadaan apa yang saya kata tadi, kita cuba menyeru manusia dengan tidak menggunakan gaya pengaruh. Kenapa awak kena datang? Kerana saya ialah menteri. Bukan kerana itu. Tapi kita kali ini datang lillahi ta'ala. Semua orang datang bawa sejadah. Pakai temanya putih malam tersebut. Temanya putih. Temanya putih pada malam tersebut. Kita letak diri kita kecil. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merayu kepada siapa saja yang mendengar. Mari kita turun. Kalau ndakkan hebat, pukul 4 datang. Kalau banyak hal, kita bermula daripada qabliyah subuh. Lepas itu kita bersubuh sama-sama. Dan mari kita, barangkali dalam seumur hidup kita ini, kita belum melakukan sunnah Rasul yang ini. Yang lain kita dah buat semua. Mari kita cuba pula. Inilah masanya. Lepas ini kita bawa ke rumah pula, kita gunakan ini dengan istighasah. Buku panduan istighasah ni akan ada tiap-tiap orang bawa balik, buat di rumah pula. Dengan anak-anak. Ini kita mohon kepada Allah pasal negara. Di rumah kita tu macam-macam hal pula. Yang ada juga isu keamanan. Yang tak mampu di mulut, tak mampu di fizikal. Tapi hanya Allah saja boleh. InsyaAllah. Nampaknya penerbit kita pun berminat untuk menyertai silakan saya menyebut siapa saja yang mendengar. Siapa saja yang mendengar. Dan kalau baru-baru ini kita boleh bangun awal pagi untuk menonton Euro, maka ini pun apatah lagi. Itu tepat. Bagi satu hari setahun ni untuk ini. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk kerana sudi untuk mewawarkan majlis yang saya cukup bermakna untuk umat Islam ini. Terima kasih kembali. Selamat maju jaya untuk YBK dan juga amin, insyaAllah. Dan semoga majlis ini akan dinaungi rahmat ilahi insyaAllah. Baiklah. Para penonton, nampaknya kita pun sudah berada di penghujung rancangan Assalamualaikum dan macam biasa